to do is play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Hasmi here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita masih lagi di segmen Creepy. Dan Creepy kali ni adalah kisah daripada salah seorang subscriber kami yang berasal daripada Sabah. Dan dia nak kongsikan tentang asrama yang berhantu dekat sekolah dia ni, guys. So, siapa yang peminat cerita-cerita daripada Sabah ni, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah ni menggelarkan nama dia Miku, bukan nama sebenar, dan cerita yang nak dikongsikannya adalah cerita daripada sekolah Miku sendiri, iaitu asrama sekolah dia lah. Jadi ada beberapa cerita seram yang dia nak kongsikan, dan cerita pertama adalah tentang loker besi di asrama lelaki. So, ceritanya bermula dekat asrama lelaki lah, tapi sekarang ni sebenarnya dah tukar kepada asrama perempuan. Alasannya dia pun tak tahu kenapa ditukar, sebab dulu masa cerita ni terjadi, ketua warden dia yang bertugas, dan sekarang dah tukar warden. So, mulanya dulu loker asrama diorang ni adalah besi, tapi sekarang telah ditukarkan menjadi kayu, material kayu. Dan kenapa ditukarkan? Itulah apa yang Miku nak cerita dengan kita. So, dulu adalah beberapa student lelaki dalam lingkungan form 1, form 2 macam tu. Diorang ni nak main sorok-sorok tau, sebab time tu dah nak cuti panjang, cuti sekolah, cuti panjang kan. So, sebelum diorang ni balik ke rumah masing-masing, diorang pun nak main lah sorok-sorok. Budak lelaki ni kita bagi nama Taufik lah, bukan nama sebenar. So, Taufik ni nak main sorok-sorok dengan kawan-kawan dia. Jadi dia lah menjadi orang yang menyorok. So, diorang tunggulah yang tukang cari ni jumpa diorang. Sebelum menyorok, Taufik kata dekat kawan dia, kau tolong kunci aku dekat loker ni. Nanti dah habis game, kau tolong buka loker ni balik tau, jangan lupa. Lepas tu kawan dia memang dah deal lah dengan Taufik ni. Sekarang Taufik dalam loker besi tengah menyorok dan tunggu kawan dia tu buka loker ni. Lama tunggu. Dia ni rasa pelik sebab asal lambat sangat nak end the game kan. Tapi dalam masa yang sama dia gembira lah sebab dia rasa mesti diorang ni takkan jumpa aku kan. So, aku menang lah lepas ni. Tunggu sampailah dia tertidur dalam loker tu korang. Lepas dia terbangun, dia tersedar yang dia dah lama dalam loker tu, tapi kawan dia belum juga buka kunci tu. Dia pun cuba buka loker tu tapi tak dapat. Dia tendang, dia tumbuk, dia teriak minta tolong, tapi tak juga ada orang dengar sebab semua orang dekat sana dah balik time cuti panjang. So, dia teriak pun tak ada orang dengar sebab dulu security tak ronda dekat asrama kalau cuti panjang. Tapi sekarang, even tak cuti pun, security akan ronda disebabkan kes ini. So, nak dipendekkan cerita, kawan yang kunci dia dekat loker ni memang terlupa tentang si Taufik ni. 2 bulan berlalu, jadi dah nak buka sekolah lah. So, yang tinggal asrama pun dah nak balik asrama. Semasa diorang masuk ke dorm, diorang ada bau busuk yang sangat-sangat dekat, which is dekat loker tu. Time tu memang tengah kecoh satu sekolah tentang bau busuk tersebut. Bau busuk tu memang dekat sangat dengan loker. And time tu lah baru kawan dia teringat tentang si Taufik ni. Semasa dibuka, dikatakan mayat Taufik ni telah mereput dan busuk sangat. Ketua warden pun panggil polis dan polis sahkan yang Taufik makan dan minum sebelum ni daripada kertas yang ada dekat loker tu, dan dia minum air kencing dia sendiri. Mungkin dah ramai yang pernah dengar cerita ni menurut Miku, sebab cerita ni pernah viral satu ketika dulu di Malaysia. So, sejak daripada kes tersebut, warden telah bertukar dan asrama lelaki tersebut menjadi asrama perempuan dan loker besi menjadi loker kayu. Macam-macam lah budak-budak ni kan. So, anyway, cerita yang kedua pula yang Miku nak kongsi dengan kita adalah tentang lembaga yang menyerupai anjing besar. So, cerita ni sebenarnya dialami oleh senior Miku. Kita bagi nama dia Ani. Cerita ni bermula semasa tahun 2019. Masa ni Ani berumur 14 tahun, which is form 2.
So dulu asrama tak strict sangat sebab warden lama yang jaga. Tapi sekarang dah tukar warden kan, peraturan-peraturan pun dah lain lah. Disebabkan dulu asrama tak strict sangat, Ani pun mainlah handphone sampai tengah malam sebab dia tak dapat tidur malam tu. Dekat asrama sekolah dia ni ada katil bertingkat tau, ada 2 tingkat. So Ani tidur dekat belah bawah and atas kawan dia tidur. So tengah-tengah syok main handphone, dia tak sedar dah pukul 2 pagi. So Ani ni tengah tidur menghadap dengan jendela yang bersebelahan dengan pintu dom. So kalau ada orang lalu pun dia akan perasan sebab nampak bayang-bayang dekat tingkap tu. Jadi malam tu tengah syok main handphone, dia perasan ada seseorang lalu dekat luar dom dia. Maksudnya dekat koridor lah, tengah berjalan. Dia nampak bayang-bayang orang ni tau. Mula-mula benda ni ketuk pintu dom dia sambil ulang-alik jalan depan dom dia. Dah lama ketuk-ketuk tu, tiba-tiba pintu tu terbuka sendiri. Jadi Ani pun apa lagi, dia menyorok lah dalam selimut. Sebabkan dia takut sangat-sangat kan. Dan kebetulan selimut dia ni jenis yang nipis sebab dia tak suka selimut tebal katanya. Panas. So walaupun masuk dalam selimut, Ani masih lagi nampak bentuk orang tu dekat luar tau. Ani nampak ada lembaga yang sangat tinggi, badan dia berbulu dan dia tengah mengeluarkan lidah. Benda ni sangat besar tau, daripada saiz badan manusia, dan benda ni berdiri dekat satu katil kawan dia sambil mengeluarkan bunyi yang macam bunyi anjing tarik nafas sambil keluarkan lidah dia tu. Tak lama lepas tu lembaga tu berdiri betul-betul sebelah badan Ani sambil keluarkan bunyi macam anjing. Lembaga ni tahu yang Ani ni masih tidur. Tak lama lepas tu lembaga ni makin kuatkan suara dia macam anjing, betul-betul dekat muka Ani. Benda ni tak give up tau. Dia goyangkan katil Ani kuat sangat-sangat sebab macam nak bagi Ani ni keluar daripada selimut tu. Tapi Ani tetap tak nak keluar. Selepas tu mungkin lembaga tu dah penat ke apa, tak tahu lah kan. Dia diam seketika. Tiba-tiba badan makin membesar dan badan dia memanjang tau. Macam dia nak tengok orang yang ada dekat atas katil tu. Tak lama lepas tu lembaga tu perlahan-lahan hilang. Ani pun dah berpeluh-peluh kat dalam selimut tu sambil pegang selimut tu dengan kuat sebab tak nak bagi terbuka kan. So dia pun tertidur. Kiranya dekat sejam jugalah lembaga tu dekat sana. Paginya masa dia bangun, selimut dia berbau sangat-sangat. So sampai sekarang sini dia tak tahu apa lembaga tu cuba sampaikan and sosok apakah lembaga tu. Sebab itu pertama kali dan terakhir kali sini dia nampak sosok lembaga yang suara dia seperti anjing, macam seolah-olah menyerupai anjing, tapi apa besar sangat boleh memanjang pula kan. Misteri tu memang tidak terungkai sehingga sekarang. So itu kisah seram di asrama sekolah Miku. Dan kisah seterusnya daripada subscriber yang kedua adalah tentang kisah seram di maktab dia. Maktab di Kedah ya. Jadi maktab ini terpaksa dirahsiakan lah atas sebab-sebab tertentu. Cluenya maktab dia ni merupakan maktab yang paling luas di Semenanjung Malaysia. Kita bagi nama pemilik kisah ni Mila, bukan nama sebenar. So maktab Mila memang berdekatan dengan bukit dan hutan. So boleh dikatakan depan dan juga belakang maktab diorang ni memang semuanya hutan dan bukit. Memandangkan Zahra ni adalah second intake tahun ni, jadi Zahra dapat bilik yang paling atas sekali, iaitu di tingkat 2. Maktab diorang ni ada 2 buah asrama perempuan yang dikenali sebagai Aspuri dan Aspuria. Asrama lelaki pula Aspura. So dulu Aspuri ni sebenarnya asrama lelaki tau, dikenali sebagai Aspura, tapi terpaksa dipindahkan ke Aspura, tempat di mana asrama lelaki sekarang ni, sebab dulu pelajar perempuan yang berada di asrama Aspura tu, yang asrama lelaki sekarang ni, pernah ada satu kes pelbagai gangguan pelik seperti histeria, beramai-ramai, penampakan makhluk halus. Jadi pihak pengurusan terpaksa memindahkan pelajar perempuan ke Aspuri yang sekarang ni, sebab takut terjadinya kes-kes seperti itu berulang lagi. Jadi pada malam pertama Zahra masuk asrama ni, semuanya okey lagi korang. Dalam bilik Zahra semua budak form 1 kecuali bilik sebelah diorang ni katanya kena rombak, sebab biasanya dulu memang duduk dengan homeroom, tapi tahun ni pihak pengurusan buat tingkatan 1 yang baru tahun ni duduk dengan homeroom di kelas. Saya tak faham
faham sangat, tapi saya buat faham sebab saya tak pernah duduk di asrama ni guys. So menurut Mila, satu kelas tu ada 2 homeroom. Mila dan kawan-kawan dia memang tak ambil kisah sangat lah pasal semua tu. So malam tu diorang tidur awal sebab senior form 5 bagi tahu dekat diorang yang maktab ni pernah ada kes penampakan makhluk halus dan pernah terjadi kes histeria, dan bilik yang kena histeria tu telah menjadi bilik kosong di Aspuria. So diorang apa lagi, tutup lampu terus naik atas katil sebab takut kan. Tak lama lepas tu tiba-tiba ada siren berbunyi dan diorang kena turun ke tapak roll call. Tapak roll call diorang ni bertentangan dengan blok B dan juga blok C. Diorang semua waktu tu masih mamai lagi dan tak tahu kenapa kena roll call tau malam tu. Siap ada warden pula tu. Keesokannya kecoh satu maktab tentang kes histeria. Ini kali pertama Mila nampak kes histeria sepanjang hidup dia. Waktu tu memang Mila ketakutan sangat sebab tak pernah alami benda-benda macam ni. Masuk-masuk je maktab terus ada kes histeria kan. Malam tu diorang memang tak boleh tidur tau sebab masing-masing takut. Tiba-tiba kawan dia ni Aish buka cerita tentang kes histeria. Waktu tu ada kawan dia juga Nas. Nas ni memang suka sangat-sangat kisah-kisah seram macam ni tau. Dia memang ambil pot lah. So diorang yang lain pun waktu tu takut nak dengar apa yang nak diceritakan Aish ni. Tapi sebagai kawan, Mila kata terpaksalah juga dengarkan walaupun dia takut. So menurut Aish, apa yang dia dengar, malam tu diorang semua kena rokol. Malam diorang kena rokol tu sebenarnya ada sekumpulan perempuan tengah main papan Ouija board dekat satu bilik kosong di Aspuria. Diorang semua ni main Ouija board dengan duit shilling tau. Tapi ada pula member dalam grup yang tengah main Ouija board ni suggest nak letak darah dekat atas duit shilling tersebut. Pada mulanya diorang ni macam takut sebab yelah nak main Ouija board ni diorang rasa macam something yang fun, but yet it's terrifying. Tapi diorang nak test sejauh mana kebenaran tentang papan Ouija ni. Jadi diorang satu grup ni letak darah diorang sendiri dekat shilling tersebut. Dan salah seorang dalam grup tu bacalah mentera yang diorang cari dekat Google. Diorang semua dah letak dah jari dekat shilling tu. Kemudian shilling tu bergerak sendiri. Tiba-tiba kawan dia yang baca mentera tu dah tak nak main. Jadi dia tanyalah, kita orang dah tak nak main, boleh ke? Kita orang nak stop permainan ni sekarang juga. Tapi tak sangka yang shilling tu pergi ke tulisan no, perkataan no. Semua dekat situ dah ketakutan dan ada yang menganggap salah seorang daripada diorang ni main-main. Dia yang gerakkan shilling tu. Tiba-tiba ada siren berbunyi suruh turun ke tapak roll call. Diorang punyalah kalut sampai tak tutup permainan tu. Jadi diorang cepat-cepat kemaskan barang dan sorok Ouija board di bawah katil kosong yang berdekatan dekat situ dan bergegas pergi ke Aspuri untuk roll call. Dan bila dah habis roll call, diorang semua dibenarkan untuk pulang ke bilik masing-masing. So member yang baca mentera tu kan pergi balik ke bilik kosong tadi tempat diorang main Ouija board tu dan ambil papan Ouija di bawah katil kosong. And time tu dia perasan yang shilling tu dah tak ada. Shilling yang diorang main tu tak ada dekat situ. Tiba-tiba dia dah rasa seram sejuk sebab dia seorang je ada dalam bilik tu sekarang. Dan waktu dia nak buka pintu untuk balik ke bilik dia, pintu tu lock dari luar. Banyak kali dia cuba pulas nak buka tapi masih tak boleh nak buka. Tiba-tiba terasa ada benda yang tengah berbisik dekat telinga dia. Siapa suruh kau pergi macam tu? Tak minta kebenaran aku. Dia terus menjerit dan terkena histeria. Bilik sebelah tu bilik kosong tau. Bilik di sebelah bilik kosong tu terdengar suara dia menjerit dan terus ke bilik tersebut. Bila dia nak masuk, pintu tu berkunci. So senior bilik tu memang terus call warden dan warden call ustaz. Ustaz tu terus azan dan pintu bilik tu terbuka. Dan ustaz tu terus masuk baca surah-surah dekat member tu. Member tu pun memang macam dah kena rasuk dah sebab dia bertindak agresif sangat macam bukan diri dia. Dan malam tu juga warden kunci bilik tersebut. Itulah yang diceritakan oleh kawan Mila, Aish. Lepas je Aish ni cerita, tiba-tiba diorang dengar macam ada bunyi tapak kaki berjalan dekat koridor tau. Mila pun jenguk lah kat tepi tingkap kan, tapi tak ada siapa-siapa pun. Diorang semua dah ketakutan, terus naik atas katil dan tidur. Tiba-tiba Mila dikejutkan dengan bunyi benda jatuh dari almari
So dia pun teruslah bangun dari katil nak tengok apa benda yang jatuh tu kan. Surprisingly tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba Mila dengar pintu bilik sebelah terbuka sendiri. Dan apa yang Mila nampak adalah satu kelibat hitam tengah pandang dia dengan senyuman yang menyeramkan. Dan dia terus menjerit, semua rumit dia terjaga. Diorang terus menghampiri Mila dan cuba untuk tenangkan Mila. Malam tu memang tak boleh tidur sebab terlalu takut tau. Itulah pengalaman Mila kena ganggu di asrama dia. Dan dengar kata shilling yang diorang main tu sampai sekarang tak jumpa-jumpa tau. Dan bilik tu dikunci dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan sekarang ni Mila dah naik tingkatan 2 dan dengar kata bilik tu telah dibuka semula. Harap-harap tak ada apa-apa yang jadilah. Sebab bilik tu memang antara bilik yang keras di Aspuria. So sampai situ sajalah kisah Mila tentang kisah seram di maktab dia. So, kalau korang ada kisah seram tentang asrama korang, pengalaman korang ataupun pengalaman kawan korang nak share dengan peminat Creepy, korang boleh share dekat email kamerawork29@gmail.com. So, kamu rasa itu sahaja video untuk hari ni. Thank you Miku dan juga Mila sebab sudi kongsi pengalaman seram korang dengan kita orang semua. And thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.